Rukun negara memperkasakan jati diri. Kejadian 13 Mei yang menggegarkan negara menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Lantas diperkenalkan rukun negara. Ayuh, mari kita hayati kekuatan rukun negara. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kombinasi intelektual kehakimannya penuh berintegriti. Rakan-rakan seperjuang yang cukup berkredibiliti. Seterusnya, warga Dewan yang dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia teguh bersama. Rukun negara memperkasakan jati diri. Begitulah bunyi tajuk pidato kami pada hari ini. Sidang Dewan yang dihormati, secara konseptualnya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun negara adalah falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Memperkasakan pula membawa maksud perihal menjadikan hebat, manakala jati diri bermaksud sifat istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang insan. Tuntasnya, tajuk pidato yang kami dendangkan akan membuktikan bahawa kepribadian seseorang insan akan terbentuk melalui penghayatan dan amalan atas rukun negara yang diperkenalkan. Warga Dewan Kebanggaan Negara, hujah kami yang pertama, Kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sesebuah masyarakat. Perkara 11 dan 12/2 di dalam Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi negara dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebasnya. Sudah pastinya semua agama menyeru umatnya melakukan kebaikan sesama manusia. Ini akan melahirkan sikap toleransi yang amat tinggi yang juga merupakan satu ciri jati diri. Bukti penyertaan ini cukup jelas digambarkan dalam kajian yang dilakukan oleh pengkaji barat, iaitu statement pada tahun 2004. Beliau mengatakan bahawa golongan yang berpegang teguh dengan agama mempunyai tahap keterlibatan yang rendah dengan aktiviti yang tidak sihat. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Fauzia dan rakan-rakannya pada tahun 2018 mendapati 89.5% respondennya yang sedang menjalani hukuman pemulihan akhlak di 3 buah sekolah pemulihan agama yang terpilih di Malaysia mempunyai tahap pengetahuan agama yang sederhana. Hal ini bermaksud semakin tinggi pengetahuan agama, maka semakin rendah kecenderungan masyarakat untuk terlibat dengan aktiviti yang tidak memoral dan menyalahi undang-undang negara. Jelas prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampan warganya. Sidang Dewan yang budiman, hujah kami yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Sebagai rakyat menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. Setiap negara mempunyai lagunya sendiri yang seni katanya memuji dan menghargai raja dan negara. Oleh kerana itulah lagu negaraku wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negara. Dalam konteks negeri Melaka pula, rakyat negeri Melaka perlu menumpahkan kesetiaannya kepada tuannya terutama Tun Sri Setia Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Hadirin sekalian,
Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya, masih ingatkah lagi pada tahun 2016, seorang individu kelulusan perubatan, Dr. Muhammad Faiz, telah secara terbukanya menghina institusi yang di-Pertuan Agong dengan menyatakan tugas yang di-Pertuan Agong bukan sekadar beribadah semata-mata. Manakala pada Julai 2011 pula, satu laporan polis telah dibuat oleh pendaftar Universiti Malaysia Terengganu terhadap seorang pelajarnya yang dikatakan telah mengubah lirik lagu Negaraku menghina Raja dan juga Perdana Menteri Malaysia di laman sosial muka bukunya. Ketika lagu Negaraku dan maruah Raja dipermain-mainkan oleh warga negara hantu ini, rakyat Malaysia bangun bersatu menentang pengkhianat itu. Tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat membentuk jati diri warga. Warga Dewan Kebanggaan Negara, hujah kami yang ketiga. Keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Perlembagaan negara merupakan sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat di negara ini akan hak dan keistimewaan mereka, manakala undang-undang pula berasaskan kepada perlembagaan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan tidak stabil. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero, pernah menyatakan kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Mengambil contoh, kepatuhan masyarakat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac 2020 bagi membendung pandemik COVID-19 membuktikan rakyat Malaysia secara amnya menghormati undang-undang seperti yang diingini dalam prinsip rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia juga berupaya menempatkan diri sebagai salah sebuah negara yang teraman di dunia pada tahun 2019 di tangga ke-16 di kalangan lebih 200 negara di dunia seperti yang diiktiraf oleh Global Peace Index GPI yang dikeluarkan oleh Institut Ekonomi dan Keamanan yang berpusat di Sydney, Australia. Justru perlembagaan dan undang-undang negara ini mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia. Hal ini kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu rumpun bersama-sama bagi melahirkan jati diri warga yang bertoleransi. Secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyatnya berjati diri dan berbangga dengan negara sendiri. Dan negara mempunyai rakyatnya beridentiti, berkualiti dan berjati diri. Akhir kalam, kami ingin mengajak sisi dewan sekalian untuk sama-sama menabur bakti, menghulurkan secebis kekuatan untuk merealisasikan hasrat negara dan menjadikan rakyat tinggi jati dirinya. Tanamkan tekad di dalam hati, bulatkan azam penuh bermisi. Jadikan negara Malaysia negara tersohor di mata dunia. Sekian, terima kasih.